Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua ilmu yang saya kongsikan malam tadi di brunch untuk seminar saya, weekly seminar di brunch, dan hari ini saya nak kongsi mengenai simpan emas jangan sampai lemas. By the way, nama saya Mona Lisa Muharram. Saya adalah seorang public goal business owner yang aktif mendidik masyarakat mengenai ilmu emas sejak tahun 2020 dan di bawah bimbingan saya ada lebih daripada 1,200 orang penyimpan emas. Okey, baiklah. Saya tak nak biarkan anda tertunggu-tunggu. Okey, saya nak teruskan dengan saya punya presentation pada hari ini. Okey, saya kongsikan saya punya slide. Okey, topik kita hari ini adalah simpan emas, jangan sampai lemas. Mungkin anda nak tahu apa yang saya maksudkan dengan simpan emas, jangan sampai lemas. Lemas macam mana tu? Okey, biasanya kalau kita define maksud lemas tu tak boleh bernafas lah kan? So maksudnya kita menyimpan emas, tujuan kita adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Tapi jangan sampai pada masa sekarang kita tak boleh nak bernafas. Okey, tak cukup nafas. Macam tu. Okey. Okey, so dekat sini ada 3 konsep yang saya nak kongsi dengan anda. Yang pertama adalah salah faham mengenai emas. Apa yang orang selalu salah faham mengenai emas? Yang kedua, kenapa kita simpan emas? Kita nampak ramai orang encourage ataupun bagi awareness kepada masyarakat, jom simpan emas, jom simpan emas. Kenapa agaknya kita kena simpan emas ya? So kalau anda nak tahu kenapa kita kena simpan emas, saya akan bagi tahu sekejap lagi. Dan yang ketiga, of course saya akan kongsikan tips-tips bagaimana anda untuk mudah menyimpan emas. Sebab ada orang dia kata, saya tak reti lah macam mana nak simpan emas, tak pandai lah. Okey, sekarang saya kongsikan. Alright. Okey, kat sini kita nak tahu macam mana orang yang dah lemas dalam simpanan emas ni. Okey, yang pertama, kalau kita beli emas, kita kena pastikan kita dapat emas fizikal. Apa maksud emas fizikal? Maksudnya emas tu adalah emas yang kita boleh pegang. Bukan emas yang kita nampak sekadar nombor sahaja. So kalau sekadar nombor saja, kita tak tahu sama ada emas itu wujud ataupun tidak wujud. Okay, so untuk kita nak cakap beli emas dapat emas, saya tunjukkan emas yang anda boleh beli dan dapat. Contoh dekat tangan saya adalah dinar. Okay, dekat tangan saya ni ada dinar. So ini adalah contoh emas yang kita beli dan kita dapat dan kita boleh pegang dekat tangan. Okay, bukan kita dapat tengok nombor gram saja tapi kita tak dapat emas dia. So rules number 1, beli emas dapat emas. Jadi kita tak akan kena tipu. Okey, yang kedua, bila kita nak beli emas, kita mesti ada matlamat. Dan matlamat kita ni adalah matlamat jangka masa panjang. Pastikan matlamat kita itu adalah matlamat jangka masa panjang dan bukan hanya kita ikut-ikut sahaja. Kalau saya tanya kan, kenapa awak simpan emas? Saya simpan emas sebab Mona suruh. Contoh dia macam tu kan. Tak boleh lah. Okey, tak boleh lah kalau macam tu. Kenapa simpan emas? Sebab Mona suruh. Tak boleh. Walaupun kita kata simpan emas ni saja-saja pun untung, simpan emas dengan ilmu lagi untung. Jadi kita nak dapat emas dan menguntungkan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita kena ada matlamat. Dan matlamat kita mesti matlamat jangka masa panjang. Okey, berapa panjang matlamat kita tu? Matlamat kita tu mestilah antara 3 hingga 5 tahun. Lagi panjang matlamat tu lagi bagus. Sebab apa? Sebab emas ni kalau dalam jangka masa pendek dia ada turun, dia ada naik. Tapi kalau dalam jangka masa panjang dia memang akan meningkat. Jadi untunglah kalau kita simpan emas ni untuk jangka masa panjang. Okey, saya kongsikan antara matlamat simpanan emas untuk jangka masa panjang apa dia. Okey, anda boleh kata untuk yang paling panjang sekali adalah untuk persaraan. Sebab saya yakin
anda yang menonton sekarang ni antara umurnya 20-an, 30-an, 40-an. Which is nak bersara lama lagi kan. Jadi kita nak bersara lama lagi, jadi time bersara itulah kita nak guna emas kita nanti. Jadi masa yang kita nak simpan tu panjang. Ataupun kalau anda dah ada anak sekarang, anda boleh kata matlamat simpanan saya adalah untuk pendidikan anak saya. Anak saya nak masuk universiti, dengar kata nanti tak ada PTPTN. Contoh. Jadi saya nak ada dana pendidikan untuk anak-anak saya. Ataupun anda juga boleh kata saya baru bekerja tahun ini dan saya bercita-cita lagi 5-6 tahun saya nak beli rumah. Jadi duit anda tu instead of you simpan dalam bentuk RM dalam bank, anda boleh simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Kalau kita simpan dalam bentuk emas, nilai emas jangka masa panjang semakin meningkat. Okey. Yang ketiga, kalau kita nak beli emas, jangan buat pinjaman. Kita kena beli emas pakai duit yang kita ada. Kenapa kita kata kita jangan buat pinjaman? Sebab kalau kita kena buat pakai duit pinjaman, kita kena bayar balik. So seolah-olah emas tu kita kena jual balik. Lepas tu kita tak dapat apa-apa lah kan. Okay? Caranya adalah dengan kita menggunakan duit yang kita ada. So kita bahagikanlah portion daripada gaji kita tu untuk simpanan emas. Okey, berapa banyak? Anda bolehlah bagi berapa. Contohnya anda kata gaji anda 3,000. So anda boleh simpan 300 kalau kita kata 10%. Tapi sebenarnya simpan emas dekat public gold ni boleh bermula dengan RM100. Okay, dengan RM100 pun boleh simpan emas, buat je secara konsisten. Nanti saya akan kongsikan macam mana dengan RM100 pun anda boleh dapat gram besar. Okey. Yang seterusnya, jangan beli emas dengan semua duit gaji kita. Contohnya gaji kita 3,000 tu semua kita beli emas. Lepas tu kita pajak lah apa semualah. So itu konsep yang kurang tepat untuk orang yang baru nak belajar. Dah lah baru nak belajar. Lepas tu kita ajar dia ilmu yang mungkin kurang tepat. Jadi kesian dekat dia kalau berlaku apa-apa. Jadi untuk lebih selamat, saya nasihatkan untuk anda asingkan sebahagian daripada pendapatan anda untuk tujuan simpan emas. Barulah anda tidak lemas. Okey, komitmen yang lain contohnya anda ada 100% anda punya pendapatan. Daripada 100% tu anda boleh asingkan 10% untuk simpanan emas. Lagi 90% anda nak joli ke, nak buat komitmen ke, buatlah. Yang penting anda ada simpanan dalam bentuk 10%. Okey. Seterusnya, apa salah faham mengenai simpanan emas ni? Hari ni kita nak kongsikan apa yang orang selalu salah faham mengenai simpanan emas. Yang pertama, salah faham mengenai simpanan emas adalah emas hanya untuk orang kaya. Ramai orang fikir macam ni. Kalau kita nak beli emas, kena tunggu kita kaya baru kita boleh beli emas. Orang ramai berfikiran begitu. Tapi sebenarnya fikiran tu tak betul. Ataupun mindset tu kurang tepat. Sebab apa? Orang yang dah kaya tu memanglah dia beli emas secara macam contohnya dia beli sekali terus sekilo 200,000. Biasa-biasa je untuk dia. Tapi untuk kita yang tak kaya ataupun yang belum nak kaya ni, baru belajar macam mana nak mengumpul harta ni, emas boleh dibeli serendah RM100. RM100 dapat 0.3 gram. Kita kumpul, boleh juga sampai kita boleh keluarkan 5 dinar ni. So maksudnya tak perlu kita nak jadi kaya. Emas ni kita boleh simpan dengan serendah RM100. RM100 tu pula tak ada komitmen bulanan. Maksudnya macam mana? Kalau bulan ni kita ada dapat RM50. Kita ketepikan, contohlah suri rumah kan. Suri rumah, dia ketepikan dia punya duit ada RM50 lah. Bulan ni dapat RM50. Bulan depan dah belanja, ada bayaran lagi RM50. Barulah dapat RM100. Barulah RM100 ni dia simpan ke account gap. Contohnya gold accumulation program. Okay, tak semestinya kalau dia ada setiap bulan dia nak simpan. Ada orang dia tak boleh simpan RM100 pun setiap bulan. Tapi dia boleh simpan
RM50 bulan ni, RM50 bulan depan. So bila dia dah dapat RM100, dia pun simpan dalam akaun Gap. Terima kasih Captain Raitu, Cikgu Zatil bagi saya like. Okey, kita boleh simpan emas serendah RM100. Okey, tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah. Dan emas yang kita simpan tu tidak perlu kita bayar upah simpan. Okey, mudah kan? Memang memudahkan. Okey, kemudian apa lagi yang kita selalu salah faham? Kita kata emas tu untuk orang kaya. Memanglah orang nak kaya dia simpan emas, tapi tak semestinya orang tak kaya tak simpan emas. Orang tak kaya contohnya kan, dia nak beli ni besar sangat nanti. Okey, kita bagi contoh kecil sikit. Contohlah 1 dinar. Okey, dekat tangan saya ni ada 1 dinar. 1 dinar ni kalau kita nak simpan, harga dia 1,200. Kita boleh simpan selama 10 bulan. Okay, kita ada satu sistem yang dipanggil EPP, Easy Payment. Easy Payment ni membenarkan anda untuk buat bayaran selama 10 bulan. So 120 setiap bulan, habis bayar emas akan dipuskan ke rumah. Terima kasih Cikgu Zatil bagi saya aiskrim. Okey, sepanjang 10 bulan itu, adakah harga emas akan naik dan turun? Ya, sebab setiap hari harga emas akan naik dan turun. Tetapi apabila kita dah lock harga, kita dah lock dah harga 1,200 ni contohnya. Okey, walaupun harga emas turun, walaupun harga emas naik, yang kita bayar tu tak berubah. Sebab untuk dia patuh syariah, dia kena kekal pada harga yang kita dah lock. Okey, itu maksudnya. So untuk orang yang ada bajet RM100 setiap bulan, anda boleh simpan tadi dekat akaun Gap. Ataupun kalau contohnya anda nak beli melalui PG Mall. Okay, kita ada PG Museum. Dan kita ada setengah dinar. Setengah dinar ni kita boleh bayar RM100 setiap bulan. Pun boleh juga. Okay, anda boleh pilih je as long as nilai dia mesti RM100 lah. Okay, kalau dekat PG Public Gold Gap boleh bayar RM100 setiap bulan. Kalau dekat PG Mall kita boleh lock setengah dinar. Kalau contohnya yang ini kita boleh lock 1 dinar 1,120 setiap bulan selama 10 bulan. Okay, so kita dah nampak dah. Bukan susah nak simpan emas ni dan emas tu bukan hanya untuk orang kaya sahaja. Orang biasa macam kita pun boleh simpan emas. Suri rumah pun boleh, student universiti pun boleh, budak yang baby tu pun boleh. Sebab apa? Kalau kita simpan emas dekat akaun Gap, kita tak perlu nak suruh dia buat komitmen bulanan kan. Kita boleh je kata, okay baby simpan setahun sekali. Time dapat duit raya je pun boleh. Okay. Kemudian salah faham yang kedua, emas ni hanya untuk perempuan. Okey, bila saya approach lelaki dia akan macam, boleh ke simpan emas? Bak kata Ustaz Azhar, bukan Ustaz Azhar, Ustaz Abdul Somad. Emas ni bukannya hinzir. Emas ni bukannya hinzir. Lelaki tak boleh pegang, boleh pegang. Kalau contohnya emas macam ni, okay, besar sikit lah kita pegang. Kalau emas yang macam ni, kita lelaki kan, contoh lelaki, dia nak sembayang dia letak dalam poket. Sah tak sembayang dia sah je sebab emas ni bukan hinzir. Lelaki cuma tak boleh pakai sahaja tapi nak simpan boleh, nak pegang boleh. Okay, jadi emas ni bukan hanya untuk perempuan sahaja. Barang kemas, ya untuk perempuan. Gold bar seperti ini yang sama ada bulat ke 4 segi ke, okay, sama ada bulat ke 4 segi ni, dia boleh dipegang dan boleh disimpan oleh lelaki dan perempuan. Semoga memberi anda satu ilmu yang baru. Terutamanya kepada lelaki-lelaki yang selama ni takut nak pegang emas ni. Takut katanya haram. Ustaz kata ni bukan hinzir. Ini hanya emas. Anda boleh pegang, anda boleh simpan. Okay? Alright. Seterusnya. Okey, emas adalah pelaburan yang dijamin keuntungannya. Ini mungkin anda selalu tengok skamer-skamer, dia akan kata bahawa, kalau anda beli emas sekian banyaknya, anda akan dapat keuntungan secara bulanan. Contohnya 10% setiap bulan lah, apalah. Okey, kalau orang tu bercakap dengan orang yang tak ada knowledge mengenai emas, mungkin orang tu akan percayalah. Okay, sebab dia kata, kalau simpan emas kita dapat pendapatan bulanan, dapat komisen bulanan, dapat dividen bulanan. Okey, tapi kalau anda seorang yang ada sedikit
kebijaksanaan dan logik lah. Kita guna logik je dalam hal ni. Okay, anda boleh nampak contohnya saya pakai barang kemas kan. Okay, kalau contohnya saya pakai barang kemas, hari ni saya beli dekat kedai ABC contohnya. Atau kedai XYZ lah kan. Okay, bila saya beli dekat kedai XYZ, saya bawa balik emas saya tu, barang kemas tu. Adakah saya mendapat hibah ke, komisen ke, apa lagi? Apa-apalah dividen ke daripada emas yang saya pakai ni? Tak dapat kan? Maksudnya kalau anda faham mengenai apa yang saya cakap tadi, anda fahamlah mengenai emas yang disimpan ni tadi ni. Kalau kita dah beli emas ni kita dah simpan, contohnya, okey, adakah kita akan dapat pendapatan? Tak ada. Adakah kita akan dapat komisen? Tak ada. Adakah kita akan dapat dividen? Tak ada. Sebab emas ni dia tidak menjamin keuntungan. Macam mana kita nak dapat untung dengan simpan emas? Dengan cara simpan emas dalam satu tempoh jangka masa panjang. Contohnya 3 hingga 5 tahun. Okey, kalau contohnya saya ada buat calculation nanti dekat belakang-belakang. Kalau kita simpan selama 12 tahun, lebih kurang 100% kenaikan harga emas ni. Jadi kat situlah keuntungan kita. Sebab tu tadi awal-awal lagi topik nombor 1 lagi saya kata, simpan emas mestilah jangka masa panjang. Simpan emas mestilah bermatlamat. Dan barulah anda dalam kepala ni tidak hanya berfikir bila masa aku nak jual ni, bila masa aku nak jual ni. Kan, lepas tu bila dah jual, rugi pula. Okay, so tak naklah macam tu. Anda kena simpan emas dengan ilmu. Okay, so kalau kita tengok kawan-kawan yang dekat platform lagi satu, dia nampak graf. Okay, nampak graf bagaimana kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun ada lebih kurang 600%. Dalam masa 20 tahun ada 600% kenaikan harga emas. Sebab apa? 20 tahun lepas harga emas lebih kurang dalam RM38, RM35 untuk 1 gram. Hari ini harga emas ada lebih kurang RM272 untuk 1 gram. So kenaikan itu hampirlah terlalu banyak. Okay, so that's why kita kata emas ni untuk simpanan jangka masa panjang. Bukan kita beli hari ini jual besok. Okay, yang itu memang rugilah. Okay, topik seterusnya. Topik seterusnya saya nak cerita kenapa kita kena simpan emas. Tadi kita dah nampak dah apakah salah faham orang mengenai simpanan emas. Sekarang kita nak cerita pula kenapa kita kena simpan emas. Okey, untuk pengetahuan anda, kenapa kita kena simpan emas? Emas ni dia mengekalkan kuasa belinya. Maksud kuasa belinya macam mana? Contoh, kalau kita kata 10 tahun yang lepas kita ada RM100, bagaimanakah kuasa beli RM100 ini? RM100 ini kita boleh beli barang 1 troli untuk 10 tahun yang lepas. Tetapi hari ini RM100 ni dah tak boleh dah 1 troli dah. Okay, minyak saja dah RM40 contoh. Jadi kita dah nampak dah. Oh, maksudnya kalau kita simpan dalam bentuk duit, duit kita ni makin lama makin hilang nilai dia. Ya betul, duit kita makin lama makin hilang nilai dia. Tapi kalau emas ni macam mana Mona? Okey, emas pula dia macam ni. Okay, ini 1 dinar. 1 dinar ni pada zaman Nabi 1400 tahun dahulu, 1 dinar ni boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. Hari ini tahun 2020, 1 dinar ini masih lagi boleh beli seekor kambing. So kita nampak tak bagaimana 1 dinar ni dia mengekalkan dia punya kuasa beli. Kalau kita tengok dari segi RM, memang harga dia berbeza. Kalau 6 tahun yang lepas harganya RM600 untuk 1 dinar. 1 dinar ni berat dia 4.25 gram. Okay? Kalau 6 tahun lepas harganya lebih kurang RM600 1 gram. Hari ini 1 dinar ini dah jadi RM1,200. Okay? Okay, 6 tahun yang lepas kan tadi saya baru cakap kan, dari 6 tahun yang lepas harga emas tu dia naik 100% dah lebih kurang. Kalau sebelum ni 1 dinar harganya RM600, hari ini 1 dinar harganya RM1,200. Okay, nampak? Kalau 6 tahun lepas anda simpan RM600 tu bawah bantal ataupun dalam bank, hari ini adakah RM600 anda masih kekal nilainya ataupun masih kekal kuasa belinya? Nombor tu tetap sama.
Tapi apa yang boleh dibeli dengan duit tersebut menjadi semakin kurang. Okay? Tapi kalau kita simpan emas ni sejak 6 tahun yang lepas, dulu boleh beli kambing, hari ni pun boleh beli kambing. Okay? Kalau dulu 1 kilo emas boleh beli rumah, sekarang pun 1 kilo emas boleh beli sebuah rumah juga. Maksud dia macam tu, kuasa belinya dikekalkan. So kalau selalu anda dengar talk ataupun seminar, dia akan bagi contoh 1 dinar. Sebab apa? 1 dinar ni dia ada bukti sahih daripada zaman Nabi dahululah. Nabi kata belilah seekor kambing, dia beli seekor kambing dengan 1 dinar. Hari ini seekor kambing pun masih lagi 1 dinar. Okey, yang kedua. Okey, kenapa kita kena simpan emas? Okey, kenapa kita kena simpan emas? Sebab emas ni adalah aset fizikal. Maksud fizikal kita boleh pegang. Dan yang paling best sebab dia mudah alih. Maksudnya kalau kita tengok contoh kan macam Sajat kan, bukan saya kata kita nak ikut apa yang Sajat buat. Tak, saya bagi contoh betul. Sajat keluar negara membawa 4 kilo emas. Jadi bila dia membawa 4 kilo emas, dia bawa emas. Okay, sedangkan kita tahu dekat sini dia ada rumah yang besar, banglo dan sebagainya. Okay, dia ada aset yang lain tapi yang mudah untuk dibawa, mudah alih, mudah dibawa ke luar negara adalah emas. Okay. So contohnya kita ada rumah, kita ada tanah, kita ada emas. Yang mana mudah untuk dicairkan? Dicairkan tu maksudnya dijual. Okay, antara rumah, tanah dengan emas, yang mana yang mudah untuk kita jual? Okay, kalau tanah, hari ni jual, contohlah hari ni juga jumpa buyer tu, adakah hari ni juga kita boleh dapat duit? Adakah hari ni juga kita punya urusan selesai dengan kita buyer baru tu? Tak kan, dia ambil masa nak tukar nama lah, nak chop itulah, nak sign inilah. Okay, sama juga dengan beli rumah. Okay, adakah kalau hari ni kita beli rumah, kita terus dapat rumah tu hari ni? Tak. Adakah kalau kita hari ni jual rumah, hari ni juga kita dapat duit tu? Tak juga. Tapi kalau kita beli emas, hari ni kita beli emas, kita terus dapat emas. Hari ni kita jual emas, hari ni juga kita dapat duit tu. So itu maksud kecairan. Okay, mudah untuk kita jual beli. Kemudian murah untuk kita miliki. Kat sini saya nak bagi tahu bahawa emas ni paling murah untuk dimiliki berbanding tanah dengan rumah. 1 biji rumah, contohlah rumah, kalau kita katalah kan, rumah yang paling kecil contoh rumah contohlah 80,000 contoh. Boleh tak 80,000 tu, sebiji rumah yang harga dia 80,000, hari ni kita beli toilet, besok kita beli beranda, lusa kita beli dapur, kemudian kita beli master bed, kemudian kita beli hall. Tak boleh kan? Kita kena beli rumah tu secara keseluruhannya. Okey. Tapi emas kita boleh beli sikit-sikit. Okey. Kita boleh beli, contohnya orang tanya, Mona, emas kau ada berapa kilo? Contoh, saya kata ada 1 kilo. Oh, 1 kilo tu kau beli sekaligus ke? Tak, aku beli sikit-sikit. Aku beli 10 gram, lepas tu aku beli 50 gram. Okay, kumpul jadi 1 kilo. So itu bezanya emas. Emas ni murah untuk kita beli. Sebab kita tak semestinya kalau nak beli 1 kilo, kena beli 1 kilo sekelepuk. Kita boleh kumpul sikit-sikit. Macam tadi saya kata kita boleh beli serendah RM100. Okay, kemampuan kita RM100, kita beli RM100. Kalau rumah, kita tak boleh beli 1 kaki tanah dulu. Okay, tahun ni aku nak beli 1 kaki tanah dululah. Tahun depan nak beli 1 kaki yang seterusnya lah. Barulah nak bina rumah, tak boleh. Okay, tak nak kita kena sediakan rumah yang sekelepuk tu dengan satu komitmen jangka masa yang panjang. Contohlah kalau kita beli rumah kan 35 tahun. So sepanjang 35 tahun tu lah kita kena bayar secara konsisten. Okay, kalau tak rumah tu kena lelong. Dengan emas dia tak jadi macam tu. Kau nak beli 1 kilo tapi kau ambil masa berapa tahun. Suka hati kau. Kau ada duit lebih, kau beli banyak. Kau tak ada duit lebih, kau tak beli. Emas kau pun tak bertambah. Contoh dia macam itulah. Harap faham ya saya punya penjelasan. Kalau tak faham boleh tanya. Okay, yang anda dekat platform mana-mana boleh type je komen. Saya akan reply. So don't worry. Okey, yang seterusnya, kenapa kita kena simpan emas?
Sebab emas ni dia meningkatkan nilai keuangan dalam jangka masa panjang. Macam tadi saya katalah, tahun 2010, 1 gram emas harganya lebih kurang RM137. Okay, terima kasih Nora bagi saya like. Okay, kemudian pada tahun ini 2022, okay, 1 gram emas lebih kurang 270, 280. Okay, bayangkan daripada 137 naik kepada 280, 270. Hampir 100%. Okay. Emas ni bertambah tak? Emasnya tak bertambah. Tapi nilai keuangan emas itu yang bertambah. Okay. So itu yang anda kena faham. Kenapa kita kena simpan emas dan kenapa kena jangka masa panjang. Okay. Kalau kita simpan dalam jangka masa pendek, contoh semalam 274 segram. Hari ni RM272 segram. Turun. So dalam jangka masa pendek dia ada turun, dia ada naik. Jangan terperanjat. Tapi dalam jangka masa panjang dia memang akan naik. Okey, anda pun tahu sebenarnya kalau anda tanya mak-mak kan. Mak, dulu mak beli gelang mak ni berapa ringgit? Mak beli dululah RM40 segram. Mak beli dulu RM100 segram. Lepas tu mak tanya pula, sekarang segram berapa ringgit? Mak, sekarang segram RM250. Contohnya barang kemas kan. Oh, dah naik dah. Barang kemas tu paling mudah nak belajar. Okey, tapi saya tak galakkan anda untuk menyimpan barang kemas. Saya galakkan anda kalau nak simpan, simpan gold bar. Kalau nak pakai, pakai barang kemas. Beli emas dalam bentuk yang betul dengan tujuan dia. Okey, ni nak kata kalau kita nak simpan emas, biar saja-saja pun untung. Tapi kalau kita simpan dengan ilmu, kita akan jadi lebih untung. Itulah ilmu yang saya kongsikan pada hari ini dengan anda. Okey, kita dah masuk ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga ni, ada banyak segmen pula Mona ni. Okey, saya nak kongsikan tips untuk menyimpan secara konsisten. Bagaimana anda nak simpan secara konsisten? Okey, maksud konsisten apa? Maksud konsisten adalah simpan sentiasa. Sebab apa? Kalau kita simpan RM100, contoh ada je penyimpan emas saya sejak 6 tahun yang lepas, dia simpan RM100 je dalam akaun dia, ada 0.5 gram. Bertambah tak dia punya gram? Tak bertambah sebab dia kata dia ingat emas tu beranak. Tak, emas tu tak beranak. Emas kena disimpan secara konsisten. Okey, barulah dia punya nilai tu akan bertambah ataupun gram dia akan bertambah. Okey, tips yang pertama. Setiap kali gaji, apa yang perlu kita buat? Kita asingkan 10% daripada kita punya pendapatan untuk kita tukar kepada simpanan. Contoh gaji anda mungkin anda kata 3,000 ataupun ada orang gaji 2,000. Okey. So, kalau 10%, kalau 3,000, 300. Kalau 2,000, 200. Saya nak ajar anda satu teknik. Okey, di mana kalau anda simpan semua tu 10% tu terus kepada emas, mungkin anda pening, tu nanti jadi lemas. Sebab apa? Anda tak ada cash kan? Tapi saya nak ajar anda satu teknik. Contoh, okey, anda gaji 2,000, so anda dah asingkan 200, okey, 200 ni dalam untuk buat simpanan. Saya cadangkan RM100 simpan dalam bentuk cash dekat bank, RM100 lagi simpan dalam account gap dekat public gold. Lepas tu ni simpan dan jangan tengok-tengok dah tahu. Ni saya ajar ni. Okey, bila anda simpan, cukupkan setahun. Bila anda cukupkan setahun, anda jengahlah dekat account gap anda. Okey, tengok dekat account gap. Oh, kalau dekat account gap RM100 setiap bulan secara konsisten, dah ada 1,200. Oh, dah boleh dapat 1 dinar. Okay, dah boleh keluarkan 1 dinar daripada account gap. Lepas tu, cuba jengah pula dekat account bank. Kenapa dekat account bank aku ada 500-nya? Bukankah sepatutnya ada 1,200? Sebab apa? Sebab kita ni manusia memang tak boleh tengok duit. Nampak duit je, otak kita laju. Laju cemas. Ya Allah, ada sale tu hari 11-11, kejap lagi 12-12. Mak engkau. Dia cemas macam tu lah. Dia tak boleh nampak ada benda-benda sale-sale ni, memang sensitif. Memang terus cemas. Jadi dia punya duit tu memang takkan kekal. Sebab tu ramai penyimpan
dia tidak ada simpanan. Bukan saya cakap, saya baca buku ni. Strategi menabung daripada kosong. Dalam buku ni dia tulis apa saya baca. Dia kata 90% orang Melayu tidak mempunyai simpanan. Segelintir yang ada buku akaun pula mempunyai simpanan tidak melebihi 20,000. Ini menjadikan majoriti orang Melayu hidup dalam keadaan amat genting dari segi keuangan. Ibarat telur di hujung tanduk. Mereka tidak cukup persediaan untuk menghadapi sebarang tragedi kehidupan yang membabitkan keuangan terutamanya di luar jangka. Kak, duit boleh tak untuk saya nak tambah Grab emas? Kak, duit boleh tak? Apa tu? Hai Moheb. Moheb ni semalam masuk saya punya live kan? Okey, saya tak faham soalan Moheb tu tapi saya nak ulas dekat sini. Tragedi kehidupan yang membabitkan keuangan terutamanya di luar jangka. Apakah tragedi kehidupan di luar jangka ni? Semua satu dunia dah menghadapinya apabila kita mengalami COVID pada tahun 2021, betul tak? Apabila berlaku COVID tu, ada ramai orang yang dibuang kerja, ramai orang yang gajinya kena potong, ramai orang yang hilang pekerjaan. Okay? Apa yang berlaku? Semua orang gantung bendera putih. Ramai banyak NGO yang kata ada banyak bendera putih nak tolong. Minta tolong semua. So maksudnya betul lah apa yang dia cakap kat sini. Tragedi di luar jangka. Kita tak jangka kita semua nak kena hadap COVID tu. Tapi bila COVID tu datang, barulah rupanya tak boleh pergi kerja setahun. Duit kita cukup-cukup macam mana ni? Time tu semua stres. Kan? Semua orang stres. Terutamanya orang yang tak ada simpanan. Orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okey? Jadi itu peringatan untuk kita semua. Kita tak boleh, walaupun contohnya walaupun gaji kita besar, ada tak yang hilang kerja? Ada. Contohnya macam pilot-pilot kan? Ada je pilot-pilot yang tak ada kerja sebab tak ada flight yang boleh terbang. Jadi apa yang berlaku? Kehidupan dia yang selama ni gaji berpuluh-puluh ribu, tiba-tiba bila tak ada kerja ataupun gaji dipotong, wow, macam mana aku nak hidup? Dan kita akan nampak mereka buat perniagaan, jual nasi lemak di tepi jalan dan sebagainya untuk kelangsungan hidup. Saya bukan memperlekehkan mereka, tak. Saya kata bagus sebab dia ada usaha untuk terus majukan hidup dia ke hadapan. Tapi kalau contohnya, kalau kita kena beringat lah. Kalau perkara tu berlaku lagi, bagaimanakah kehidupan kita? Tu hari duit KWSP kita dah keluar kan? Sekarang macam mana kita nak top up balik? Sebab bila kita bersara, kita dah cukup tua dah. Bila kita dah bersara, kita dah cukup tua. Kita nampak, ni lagi sekali saya bukan nak memperlekehkan tapi kita nampak ramai daripada kalangan, kita tengok orang yang dah berusia, dia jadi pengawal keselamatan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia punya gaji, dia punya simpanan untuk persaraan dia tidak cukup. Dia terpaksa bekerja. Okay, mungkin anak dia ramai ke, kita tak tahu kan. Tapi maksud dia macam itulah. Kita bila kita dah tua, kita tak tahu apa yang berlaku kat kita. Jadi sementara kita masih muda, kita kuat lagi. So kita kena cari duit sekuat yang mungkin, kita cari duit sebanyak yang mungkin. Mungkin ada orang kata duit banyak-banyak bukan buat mati. Ya, kita memang tak buat mati tapi orang yang kita tinggalkan tu nak mati bila kita mati. Macam itulah kaedahnya. Bunyi dia macam kasar sikit tapi itulah hakikatnya yang kita kena yang memang kita kena tahu benda tu memang macam tu. Okey? Macam nak cakap, benda betul kalau cakap memang tak sedap nak didengar. Okey? So, tipsnya tadi bagaimana kita nak menyimpan secara konsisten. Yang pertama, dapat je gaji, kita terus asingkan duit kita, okey, untuk simpan emas. Janganlah kita tunggu-tunggu takut duit tu nanti hilang. Okey? Takut duit tu hilang, tak sempat nak simpan, dah tak ada pula. Okey, dan selalunya minta maaf ya kalau anda dengar suara kat belakang tu, saya ada anak kecil-kecil yang beramai, jadi mereka memang bising. So itu tak boleh nak. Kita akan dah biasa dengar.
belanja dulu, ada baki baru simpan. Tak ada baki tak perlu simpan. So bila kita dah jadi orang dewasa, kita dapat gaji, belanja dulu, ada baki simpan, tak ada baki simpan. So kita tak ada simpanan. Kita kena ubah. Kita kena simpan dahulu baru belanja. Okay, itu tips nombor 1. Tips nombor 2. Jangan tunggu masa terbaik. Jangan tunggu masa terbaik untuk beli emas. Maksudnya anda nak tunggu harga emas yang rendah sangat atau anda nak tunggu anda ada duit yang banyak sangat. Okay, which is benda tu tak pasti. Tapi yang pasti bila you ada dapat gaji, you ada RM100. Itu pasti. RM100 tu terus simpan dalam account Gap. So secara automatik anda dah menyimpan. Anda juga boleh ini nak makan sedap, nak minum itu, nak makan ini, nak belanja itu, nak pakai baju ini, nak pakai, dah banyak dah kita punya wish list. Jadi kita nak, kalau kita nak macam tu, sampai bila pun kita tak ada simpanan. Tapi gaji kita confirm dapat setiap bulan. Dapat je gaji, ambil RM100, simpan dalam account Gap, lupakan. Setahun kemudian anda nampak, wow, ada 1,200, ada 1 dinar dalam account Gram. Okay, so 1 dinar ni boleh beli seekor kambing tau. So kalau setahun anda boleh beli seekor kambing, 10 tahun anda simpan, anda ada 10 ekor kambing. Itu kalau anda pada mindset yang sama je. Tapi kalau anda tahun kedua anda dah bijak, aku nak simpan 200 lah. Tahun kedua anda ada dapat 2 ekor kambing. Dekat orang rumah. Nanti saya tunjuk contoh-contoh bagaimana hantaran kan untuk orang rumah. Saya punya belum ada, nanti saya tunjuk. Saya tunjuk contoh yang anda boleh nampak, wow, begini rupanya. Gitu. Alright. Seterusnya tips nombor 3. Anda ambil dompet emas ni dalam beg. Lepas tu anda ambil duit, masuk dalam beg. Lepas tu anda pergi keluar. Pergi mall. Okay, anda pergi mall. Anda pergi mall, lepas tu anda balik, anda check balik. Emas tadi ada lagi tak? Duit tadi ada lagi tak? Yang saya boleh confirm duit tadi dah tak ada, emas masih ada. So itu adalah satu trik bagaimana kita nak manipulate kita punya mindset. Kita boleh je menipu kita punya mindset ni. Sebab mindset kita, bila kita nampak duit, kita memang tak boleh nampak duit. Itu adalah mindset manusia dengan duit. Bila kita nampak duit, kita akan automatik fikir nak belanjakan duit. Tapi bila kita ada emas, kita akan automatik akan fikir nak tambah dan sayang. Okay, so kita tipulah sikit. Tipu bahasa kasar. Manipulate. Lembut sikit. So kita manipulate lah kita punya mindset. Okay. So contoh, kalau anda tengok dekat tangan saya ni, dia 5 dinar tau. 5 dinar ni lebih kurang 6,000 lah macam tu. Okay. 6,000 ni kalau anda dapat dekat tangan sekarang, anda buat apa? Kalau anda ada 6,000, 6,000 duit cash 6,000 dekat tangan. Mesti sekejap lagi anda pergi mall. Cuci mata. Niat asal cuci mata tapi lama-lama cuci poket. Lama-lama poket kering. Tapi 6,000 ni siapa yang selalu tengok saya punya live, saya akan tunjuk dinar yang sama, 5 dinar yang sama. Dari dulu sampai sekarang dinar ni masih lagi kekal. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak belanjakan dinar ni. Sebab kita kata tadi, simpan untuk masa depan. 5 dinar ni mungkin saya boleh bawa pergi umrah. Okay, 6,000 boleh bawa pergi umrah. Okay, jadi kalau saya buat 10 dinar, boleh pergi haji dah. Contoh macam tu. Okay, benda ni dia tidak akan habis ataupun kita takkan guna dia sebab kita dah tahu dah matlamat dia. Matlamat saya simpan 5 dinar ni sebab saya nak pergi umrah nanti. Contoh dia macam tu. Jadi selagi kita tak pergi umrah, kita tak jual lah kita punya 5 dinar ni. Tapi kalau contohnya kita ada duit 6,000 dalam dompet, walaupun kita kata kita nak bawa pergi umrah. Tapi sebab kita tak boleh nak tahan diri kita daripada kita nampak duit tu. Mesti kita nak pergi ambil. Sekarang tengah kerja tak sesuai nak pergi umrah. Secara automatik duit tu kita pakailah sikit, nanti aku tambah balik. Tapi kalau kita dah jadi macam ni, bila-bila nanti dah sesuai nak pergi, kita jual je, mesti boleh. Nampak tak bagaimana kita manipulate kita punya mindset dengan menggunakan
cara simpan duit atau simpan emas. Okey. Oi, meriah kat rumah saya. Begitulah setiap hari. Okey. Kita dah habis. Okey, sekiranya anda ada soalan, anda boleh type dekat ruangan komen. Dan kalau ada yang nak daftar untuk mulakan simpanan emas, anda boleh pergi dekat saya punya profil untuk pendaftaran secara percuma. Pendaftaran percuma je ya. Anda boleh mula simpan RM100. Okey, kalau contohnya anda nak 1 dinar yang cantik molek yang boleh beli seekor kambing ni, boleh bayar selama 10 bulan. Okey, boleh bayar selama 10 bulan, setiap bulan lebih kurang 120. Okey, tapi hari ni tak sampai 120 sebab hari ni harga emas turun. Harga emas hari ini RM272, turun RM2 daripada semalam. Okey, sekejap ya. Yang berada di platform ini anda tunggu sekejap. Saya nak habiskan dengan yang di sini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya anda berminat untuk mulakan simpanan emas, anda nampak dekat atas, dekat ni ada yang warna biru ni, simpan emas RM100 tanpa komitmen bulanan. Kalau berminat boleh je kontak saya, insya-Allah saya akan bantu anda. Itu sahaja untuk hari ini. Bye.